berhenti di Jabatan Perdana Menteri YB Jelly untuk memberi jawapan kepada semua perbahasan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. 45 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Seramai 30 ahli yang berhormat berucap menyentuh perkara yang berkaitan dengan tugas saya dalam kerajaan, dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Isu-isu dibangkitkan adalah seperti berikut. Yang pertama, kedudukan ekonomi negara. Yang kedua, pembangunan wilayah. Yang ketiga, projek-projek pembangunan. Yang keempat, ekonomi bumi putra. Yang kelima, peningkatan pendapatan dan kesaksamaan ekonomi. Yang keenam, kemiskinan. Yang ketujuh, Felda. Yang akhir sekali, Petronas. Datuk Yang Dipertua, yang pertama, kedudukan ekonomi negara. Rakan saya, Yang Hormat Menteri Kewangan sudah pun memberi banyak penjelasan, saya cuma nak nambah saja. Antara yang bangkit hal ini ialah Yang Hormat Pontian dan Yang Hormat Subang. Antara lain menyentuh tentang jangkaan pertumbuhan ekonomi yang bentuk V ataupun V-shape recovery, dan mereka minta asas andaian tersebut. Untuk makluman Yang Hormat, sejak tahun 70 kita telah mengalami 5 krisis ekonomi utama. Tahun 73 disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Tahun 1956 harga komoditi jatuh, krisis kewangan Asia 97-98, 2001 kejatuhan permintaan produk elektrik, elektronik, dan krisis kewangan 2008-2009. Alhamdulillah, dalam 5 krisis tersebut, ekonomi negara kita telah bangkit dengan gagahnya. Sebagai contoh, apabila ekonomi menguncup sebanyak 7.4% 98 masa krisis ekonomi kewangan Asia. Pada tahun selepasnya iaitu 99, ekonomi berkembang 6.1%, ya. 2009 ekonomi menguncup 1.5% dan berkembang pada 2010 7.5%. Ini adalah kerana langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan yang berkesan dan pantas. Datuk Yang Dipertua, pandemik COVID-19 merupakan krisis kesihatan dan ekonomi. Ia telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Pada suku pertama, kita sedia maklum, ekonomi bertumbuh 0.7%. Ramai yang berpendapat bahawa suku kedua, kita akan mengalami kadar pertumbuhan negatif. Untuk makluman Yang Hormat, angka-angka untuk suku kedua akan dikeluarkan pada 14 hari bulan akan datang, Ogos, 3-4 hari lagi, hanya 10 hari bulan. Namun demikian, berdasarkan beberapa indikator prestasi ekonomi negara, kita dapat lihat bahawa ekonomi negara Malaysia semakin pulih. Yang terkini ialah kadar pengangguran turun sebanyak 0.4% daripada 5.5% bulan Mei tahun ini kepada 4.9% pada bulan Jun. Sekarang ini bilangan penganggur ialah 773,000 orang. Dan kita jangka bahawa pertumbuhan ekonomi bertambah baik. Umpamanya, tabung kewangan antarabangsa IMF menunjukkan ekonomi Malaysia akan bertambah ataupun akan mengalami pertumbuhan sebanyak 6.3% tahun depan, manakala pihak Bank Dunia menganggarkan 6.9%. Bermakna tahun ini kita menghadapi banyak cabaran. Tahun depan ekonomi negara kita jangka pulih. Ini yang dimaksudkan dengan quite sharp recovery dengan izin. Jadi, Datuk Yang Dipertua, ini adalah langkah-langkah telah diambil kerajaan, termasuklah pakej perhatian dan penjanaan. Datuk Yang Dipertua, mengenai pertanyaan daripada ahli yang berhormat Subang, tak silap saya, ya, berkaitan dengan indikator-indikator consumption ataupun penggunaan, saya ingin sentuh 3-4 indikator sebagai contoh. Prestasi perangan borong dan runcit pada Jun umpamanya menunjukkan tanda pemulihan. Bulan Jun jatuh 8.9% berbanding kejatuhan yang teruk bulan Mei 24.1%. Ini menunjukkan sedikit peningkatan. Jualan kenderaan, sedia maklum, bulan Jun 40,000 944 unit berbanding dengan 20,456 unit bulan Mei. Lain-lain indikator termasuklah berkaitan dengan kadar penginapan hotel sekitar 30.7% pada bulan Jun berbanding 10% sebelumnya. Datuk Yang Dipertua, itu antara angka-angka. Satu lagi yang saya nak kongsi adalah prestasi indeks pengeluaran sektor perubatan. Bulan Mei 2020 menunjukkan trend lebih baik, iaitu meningkat sebanyak 25.9% berbanding dengan penguncupan 35.8% pada bulan April. Jadi, Datuk Yang Dipertua, saya teruskan
dengan isu seterusnya, iaitu berkaitan dengan Kemanis, ya. Yang Saya bertanya Yang Berhormat Menteri, terima kasih kerana memberi jawapan sementara tadi. Kerisauan kita ialah jika ada gelombang kedua COVID. Kalaupun gelombang kedua COVID itu tidak melanda Malaysia, tetapi jika gelombang kedua COVID itu melanda beberapa negara yang melibatkan perdagangan besar dengan Malaysia, apakah langkah-langkah yang wajar untuk kita secara proaktif mengambil untuk menghadapi gelombang COVID kedua antarabangsa? Terima kasih. Terima kasih Puan Tian. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih Puan Tian. Angka-angka yang saya sebut, unjuran yang dibuat oleh IMF juga Bank Dunia itu adalah angka-angka yang ataupun unjuran yang dibuat bulan Jun yang lalu, yang sudah pasti ia dinamik. Pada masa ini kerajaan sedang menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahawa pandemik ini terkawal. Kita jaga diri sendiri, itu fokus yang kita norma baru seperti telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru ini. Ia langkah-langkah proaktif yang sedang kita ambil, antaranya ialah belanjawan seperti sedia maklum kita bentangkan pada bulan November akan datang. Selepas itu kita ada rancangan Malaysia ke-12 dan juga kita ada pelan jangka panjang. Jadi ada 3 dokumen besar yang akan dibentangkan kepada rakyat dan saya cukup yakin dokumen ini akan mengandung langkah-langkah untuk preempt dengan izin kemungkinan berlakunya second wave. Setakat ini alhamdulillah kita terkecuali daripada malapetaka tersebut. Yang Berhormat Kemanis, Datuk Yang Bertuah, mencadangkan supaya peruntukan Sabah dibuat dalam bentuk tunai. Ini satu cadangan yang luar biasa sedikit. Kerajaan umumnya bila kita laksanakan projek sekolah ataupun hospital, biasanya kita dalam bentuk projek, ya. Inilah untuk memastikan bahawa perancangan di Pusat Kebangsaan peringkat nasional, perancangan dibuat oleh unit perancangan ekonomi dan jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kita lihat kepada kepentingan nasional, itu sebabnya kita nak pastikan bahawa projek-projek fizikal ini dilaksanakan dengan baik. Oleh itu kita tak boleh timbang cadangan Yang Berhormat Dr. Kemanis. Datuk Yang Bertuah, Yang Berhormat Kanga. Speaker, boleh Menteri sikit Kemanis. Kemanis. Ya, belakang sini. Terima kasih banyak Yang Berhormat Menteri. Saya bermaksud itu ya bahawa kita perlu berfikir dan melaksanakan di luar kebiasaan, tetapi ianya sangat praktikal dalam kita membina sebuah negara Malaysia baru ini. Dan kita tahu bahawa di negeri Sabah ini kita punya kemampuan yang cukup besar. Kita punya ada kabinet yang lengkap, kita ada staf kaki tangan kerajaan yang cukup berpengalaman, yang berkompeten. Jadi apa kiranya barangkali cadangan itu diambil kira, difikirkan. Tidak ada mustahil untuk kita laksanakan bahawa ini satu pendekatan baru kerajaan pusat untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Kemanis. Terima kasih Kemanis, terima kasih Datuk Yang Bertuah. Memanglah saya mengambil interpretasi yang literal, ya. Pandangan disuarakan oleh Yang Berhormat Kemanis, saya sedia maklum beliau bukan maksud begitu. Untuk makluman ahli berhormat, ada kes-kes di mana kerajaan negeri mohon dan dibenarkan kerajaan pusat untuk menjalankan projek, tapi umumnya peruntukan disediakan dalam bentuk projek. Dalam kes-kes tertentu ini tertakluk kepada kemampuan kerajaan negeri dan juga tertakluk kepada kepentingan kerajaan pusat, ya. Jadi bukan kosong ataupun tidak ada ruang langsung, ya. Ada ruang, tetapi umumnya, ya, projek-projek lah ataupun peruntukan disediakan dalam bentuk projek-projek. Terima kasih Kemanis. Yang Berhormat Kanga, 7 hal yang berhormat telah membangkitkan hal berkaitan dengan wawasan kemakmuran bersama. Sudah disentuh rakan saya Menteri Tugas Khas tadi, tapi izinkan saya memberi sedikit lagi pencerahan. Kanga bangkit, Perhatian bangkit, Kenabatangan, Kemaman dan Pasir Putih. Ini antara ahli berhormat yang bangkitkan tentang pembangunan tidak seimbang dalam konteks wawasan kemakmuran bersama. Untuk makluman ahli berhormat, konsep ini telah pun diterima pakai oleh kerajaan, dilancarkan pada 5 Oktober tahun lepas oleh mantan Perdana Menteri, dan kerajaan ini buat keputusan untuk meneruskan pendekatan ini. Ialah untuk menangani jurang kekayaan dan pendapatan dengan beri fokus pada usaha menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan etnik, wilayah dan rantaian berkalan untuk membela meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Dengan izin, no one is left behind. Selaras dengan matlamat WKB untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat,
fokus kita tertumpu kepada usaha menangani jurang kekayaan pendapatan melintasi wilayah termasuk negeri serta penduduk luar bandar dan bandar. Ini penting supaya negeri-negeri kurang membangun dan golongan penduduk yang ketinggalan dapat dibawa bersama dalam arus kemajuan negara, nasib mereka terbela dan ekonomi mereka diperkasakan. Ini adalah penting untuk kita merapatkan jurang, umpamanya jurang antara wilayah tengah dengan wilayah timur. Timur semenanjung Malaysia umpamanya ialah 2.7. Maknanya bagi setiap ringgit yang di pendapatan rakyat di dalam wilayah tengah ataupun kita perlukan usaha yang gigih untuk pastikan jurang dapat dirapatkan kerana jurangnya 1 dan 2.7. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menekankan bahawa di bawah WKB ini antara perkara yang ditekankan ialah untuk membangunkan ekonomi wilayah dengan lebih inklusif. Aktiviti pertumbuhan ekonomi utama atau yang disebut sebagai Key Economic Growth Activities dikenal pasti bagi setiap negeri bagi berfokus pada aktiviti ekonomi berdasarkan kekuatan dan keunikan negeri tersebut. Untuk contoh fokus tersebut termasuklah umpamanya pertahanan peternakan moden di Kedah, ekonomi sempadan logistik di Perlis, pembuatan desa di Kelantan, pesisir dan perikanan di Terengganu, ekopelancongan di Sabah dan tenaga boleh diperbarui di Sarawak. Ini antara contoh-contoh. Yang Amat Kemaman, untuk menjawab Yang Amat Kemaman, kita telah memberi kerajaan dalam rancangan Malaysia 10 yang seperti Ahli Umat sedia maklum, memberi penekanan kepada 6 negeri yang kurang membangun, itu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Bagi tahun 2020, 6 negeri tersebut diperuntukkan 13.5 bilion ringgit, iaitu kira-kira 1/4 daripada jumlah peruntukan pembangunan bagi melaksanakan 31 projek baru dan 2023 projek sambungan. Ahli Maklumat daripada Pasir Putih, untuk makluman Yang Amat Pasir Putih, kerajaan telah membentukkan 1.5 bilion bagi melaksanakan 35 projek baru dan 235 projek sambungan di Kelantan. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Amat kena bertangan, bagi tahun 2020, negeri Sabah telah pun diperuntukkan sejumlah 5 bilion bagi melaksanakan 148 projek baru dan 616 projek sambungan, dan Sarawak boleh diperuntukkan 4.5 bilion ringgit. Ini contoh bagi menunjukkan bahawa kerajaan cuba sedaya upaya untuk mengimbangi pembangunan di seluruh negara kita. Secara amnya, Datuk Yang di-Pertua, kita akan terus berusaha dan gigih untuk memastikan pembangunan wilayah lebih seimbang melintasi semua negeri dan ia akan menyumbang ke arah mencapai pertumbuhan yang inklusif serta memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Yang Amat Pasir Salak menyeru supaya kerajaan meneruskan pembangunan kawasan luar bandar dan pembangunan koridor-koridor wilayah. Ya. Untuk makluman Yang Amat, usaha pembangunan wilayah yang seimbang melalui inisiatif koridor ekonomi wilayah, ada 5 semua koridor wilayah akan diteruskan. Dalam tempoh RM11, 5 koridor diberikan peruntukan 5.9 bilion ringgit untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan sosioekonomi bagi menarik pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Daripada jumlah tersebut, 786 juta ringgit diperuntukkan kepada NCIA atau pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara. Datuk Yang di-Pertua, Yang Amat Jular meminta kerajaan agar mengambil peluang daripada keadaan ekonomi sekarang untuk membuat ekonomi reset, ya, pasca pandemik COVID-19 ini, untuk merapatkan jurang antara kawasan bandar luar bandar. InsyaAllah, Yang Amat Jular, ini adalah antara perkara yang akan ditekankan di bawah kawasan kemakmuran bersama yang menumpukan perhatian kepada pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan dan mewujudkan negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. Majlis, untuk makluman Ahli Maklumat, Datuk Yang di-Pertua, Majlis Tindakan Ekonomi sedang merangka pelan pemulihan ekonomi jangka sederhana dan jangka panjang, dan kerja-kerja untuk menyiapkan pelan ini sedang rancak dilaksanakan. Datuk Yang di-Pertua, saya teruskan dengan isu ketiga, iaitu pembangunan. Yang Amat Kota Samarahan bangkitkan isu Sekolah Kebangsaan Tambir Samarahan, dan saya ingin maklumkan bahawa ini akan diberi pertimbangan yang sewajarnya dalam rancangan Malaysia ke-12.
Yang Berhormat Labuan bangkitkan antara lain ialah Jambatan Labuan Menumbuk, dan ini sudah pun disentuh oleh Menteri Ulah Persekutuan, jadi saya tidak mahu mengulangi perkara tersebut. Yang Berhormat Batu pula membangkitkan isu tiada pemantauan dilaksanakan dengan berkesan oleh Bahagian Pembangunan Ekuiti Unit Perancangan Ekonomi dalam program yang dikendalikan Yayasan Gerakan Tindakan Afirmatif Baru atau NAAM. Saya ingin menekankan di sini bahawa tindakan sedang diambil menangani perkara ini untuk melantik jawatankuasa induk program peningkatan kapasiti dan kapabiliti kumpulan khusus dan juga mengkaji untuk menambah baik garis panduan PPKK ataupun capacity capability kumpulan khusus tidak ada supaya lebih kemas, teratur dan mengikut peraturan kewangan yang berkuasa seskop yang telah disetujui. Datuk Yang Bertuah, seterusnya isu keempat iaitu berkaitan dengan ekonomi Bumiputera. Yang Berhormat Pontian mencadangkan supaya kerajaan melaksanakan lonjakan berganda ataupun quantum leap untuk memastikan bahawa Bumiputera dengan satu revolusi besar menjadikannya sebagai bangsa usahawan dan ramaikan yang bergaji tinggi. InsyaAllah kerajaan peka dengan masalah Bumiputera dan juga rakyat miskin, rakyat Malaysia yang lain yang miskin berdasarkan kepada Jabatan Perangkaan umpamanya Bumiputera mewakili lebih kira-kira 70% warga negara kita dan 71% daripada kumpulan B40 adalah daripada Bumiputera, 19.5% adalah China dan 1.3% daripada kumpulan India. Kerajaan telah buat keputusan untuk mewujudkan Majlis Kemakmuran Bersama, Majlis Kemakmuran Bumiputera yang bertujuan dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Ini akan menjadi platform tertinggi untuk memperkasa pembangunan sosio-ekonomi Bumiputera di tahun-tahun mendatang. Pewujudan MKB ini adalah sebahagian daripada kerangka intervensi strategik untuk memandu dan mempercepat pemeriksaan ekonomi Bumiputera merentasi pelbagai program selaras kawasan kemakmuran bersama. Di samping itu, unit peneraju agenda Bumiputera atau Teraju sebagai inisiatif penyelaras tunggal pembangunan Bumiputera juga akan diperkukuhkan sebagai sebuah badan koordinasi di peringkat tertinggi bagi memantau pelaksanaan dasar dan strategi pembangunan sosio-ekonomi Bumiputera serta meningkatkan kualiti perancangan dasar dan intervensi strategik. Yang Berhormat Datuk Menteri, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Ada celahan. Sila Pontian. Kita selalu di Malaysia ini mengkelaskan masyarakat daripada T20, M40, B40. Bila agaknya kita boleh mencapai misalnya T30, M60, B10 ya. Supaya yang B ini dikecilkan, M itu dibesarkan dan yang tertinggi itu juga dibesarkan. Terima kasih. Merupakan fenomena di seluruh dunia dan di Malaysia juga T30 pendapatan mereka lebih 50% jumlah pendapatan negara. Oleh itu di bawah wawasan kemakmuran bersama telah menjadi hasrat kerajaan untuk melonjakkan pencapaian rakyat kita dalam kumpulan B40 dan M40 umpamanya dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah menjadi harapan kita untuk memastikan kumpulan B40 khususnya dalam kumpulan B1. B1 ini pendapatan mereka kurang 2,500, pendapatan isi rumah kurang 2,500 akan diberi keperhatian yang khusus oleh kerajaan insya-Allah. Datuk Yang Dipertua, seterusnya kita juga seperti diterangkan rakan saya tadi, Menteri Tugas Khas, penyertaan Bumiputera dan berbagai industri strategik dan berimpak tinggi dan berpotensi dan mempunyai nilai tambah tinggi juga akan dipertingkatkan. Secara keseluruhannya, penekanan utama kerajaan dalam pemerkasaan Bumiputera akan diterjemahkan melalui pengubalan dasar strategi dan inisiatif yang akan digarap secara terperinci melalui penyediaan rancangan Malaysia ke-12 dan juga rancangan selepas itu. Datuk Yang Dipertua, seterusnya isu kemiskinan. Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Pulangan adalah antara ahli berhormat yang telah bercakap tentang perkara ini. Adalah benar bahawa perkali Gini telah meningkat. Jelebu sebelah kanan, belakang. Yang belakang sekali Yang Berhormat Menteri. Okay. Jelebu. Dekat pintu keluar. Yang Berhormat Menteri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebelum pergi ke tajuk yang lebih lain, saya ditimbulkan Yang Berhormat Menteri tentang pemilikan hartanah bagi golongan Bumiputera, khususnya di kawasan bandar untuk golongan M40. Yang saya timbulkan dari itu, adakah pihak kerajaan mempunyai data bank
tentang pemilikan hartanah golongan M40 Bumiputera di kawasan-kawasan bandar, dan apakah perancangan kerajaan tentang pertambahan pemilikan hartanah bagi golongan M40 ini? Terima kasih, Mohon Menteri. Sila Menteri. Daripada Jelebu. Switch on mic. Mic switch on. Terima kasih Datuk Yang Tua, terima kasih Jelebu Pengurusi Udara. Memanglah angka-angka ini adalah satu perkara yang kita dapati dalam rangka dasar kadang-kadang kurang tepat. Umpamanya bagi melihat kepada pemilikan harta komersial di bandar, kita menggunakan proksinya pindah milik ya, antara rakyat Malaysia, dan kita dapati bahawa di kalangan Bumiputera cuma 5-6% sahaja. Ini proksi kepada pemilikan hartanah Bumiputera di bandar-bandar. Ini perkara penting. Saya tahu Yang Amat Jelebu ada Pulau Pinang 2 hari lepas bersama dengan Menteri berkenaan, dan itu sebabnya kerajaan mendapati bahawa adalah perlu diperkemaskan sistem pengumpulan data, dan Teraju telah ditugaskan. Teraju akan diperkasakan, Teraju telah pun ditugaskan untuk mengumpul data tersebut, dan kita berharap akan mendapat data yang lebih tepat. Kita sedia maklum data yang tepat adalah amat penting, membolehkan kerajaan merancang dengan lebih tepat. Ya. Kembali saya kepada Yang Amat Port Dickson Pekan dan Kuala Langat. Ya, kita sedia maklum bila diumumkan bulan Julai lalu penemuan survey pendapatan dan juga perbelanjaan, perkali Gini Nasional meningkat kepada 0.407 daripada 0.389 pada tahun 2019. Ini adalah berlaku kerana pertumbuhan ekonomi yang sederhana dan perbezaan pertumbuhan pendapatan dan pelbagai sektor ekonomi. Ya. Inilah juga yang menyebabkan kadar kenaikan pendapatan di rumah B40 sederhana berbanding dengan 2016. Ini sebagai contoh. Jadi untuk menangani ini semua, kita sedia maklum ini isu yang penting, yang besar dalam negara kita. Kita telah bergelumang dengan isu ini sejak 50 tahun lalu. Itu sebabnya diperkenalkan dasar ekonomi baru tahun 71. Maka betullah kita perlu program dan dasar yang lebih berkesan untuk memastikan kumpulan B40 dan M40 dapat ditingkatkan supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan ke tahap yang lebih tinggi. Dan sebenarnya melihat pada angka-angka survei Jabatan Perangkaan, ya, perkali Gini bagi Bumiputera juga meningkat, ya, China pun meningkat, India pun meningkat. Ini bermakna bahawa perbezaan ataupun taraf kesamarataan di kalangan kaum within research juga sudah bertambah sedikit berbanding tahun 2016. Rompin sikit. Silakan Rompin. Sila Rompin. Terima kasih Tuan Menteri. Menteri. Di antara faktor yang mengekang kepada lonjakan pendapatan B40 adalah struktur ekonomi atau pendapatan dalam negara kita. Daripada kajian Bank Negara menunjukkan bahawa kalau kita melihat pendapatan dari segi salah satu perniagaan itu, iaitu upper management dan shareholder memiliki pendapatan yang sangat tinggi, 30 hingga 40%. Middle management mendapat 30%. Jadi pekerja-pekerja bawahan ini mendapat pendapatan yang sangat rendah, iaitu di bawah 30%. Berbanding dengan negara-negara maju dan negara itu, di mana pendapatan bagi pekerja-pekerja bawahan ini adalah di sekitar 38 hingga 40%. Ini mungkin sebab oleh akta buruh tidak begitu kuat, persekutuan pekerja tidak begitu dinamik, menyebabkan ada kekangan untuk mengubah struktur pendapatan dalam perniagaan dalam negara kita ini. Adakah kerajaan bercadang untuk mengambil langkah-langkah untuk mengubah supaya pendapatan bagi pekerja bawahan ini di sekitar 30 hingga 40% daripada seluruh pendapatan satu perniagaan itu? Apa pandangan Menteri? Terima kasih Rompin. Terima kasih Rompin, Datuk Yang di-Pertua. Tepat sekali pandangan Rompin. Ini isu yang kita hadapi.
umpamanya pampasan pekerja berbanding dengan KDNK dalam negara kita ialah kira-kira 36%. Bermakna jumlah keluaran negara cuma lebih 1/3 sedikit saja, ya, 36% saja yang pergi bekerja, yang lainnya pergi kepada owners of capital dengan izin pemilik modal. Dan di negara maju yang berjaya kita dapati angkanya mungkin sampai 50%, maknanya pampasan untuk pekerja sampai 50% daripada total output dengan izin. Jadi antara salah satu perkara yang kita akan buat dalam rancangan Malaysia 12 ialah untuk merangka strategi meningkatkan peratusan pampasan pekerja daripada KDNK. Mungkin sekitar 40%, kita akan tentukan angka tepat dalam sebulan 2 ini, ya. Dan antara langkah yang perlu diambil termasuklah seperti kata Yang Amat tadi, kita lihat semula kepada akta pekerja, kita perlu lihat kepada productivity, kita perlu lihat pada otomasi, ya, cara-cara bagaimana nak meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia yang jurang terlalu luas antara pengurusan tertinggi dan yang bawah ini seperti yang disebut oleh Yang Muhammad daripada Rompin. Datuk Yang Pertua, Yang Amat Tanin Jaya membangkitkan isu yang sama yang dibangkit Rompin tadi, saya tak mengulang, ya. Angka tepat tahun lalu sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK ialah 35.9%. Dia naik sikit berbanding 2018. 18 ialah 35.8%, tahun lepas 35.9%, ya. Jadi ini satu perkara yang perlu kita lakukan, dan antara langkah yang perlu diambil ialah untuk melihat kepada sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun productivity link wage system dengan izin, ya. Pada masa ini saya dimaklumkan bahawa kira-kira 90,000 syarikat dalam negara, 90,000 syarikat dalam negara kita telah pun mengamalkan kaedah ini. Maknanya pekerja dibayar berdasarkan produktiviti, dengan itu mereka mungkin dapat gaji yang lebih tinggi, ya. Datuk Yang Pertua, isu seterusnya yang antara paling popular ialah isu kemiskinan, dibangkit sekali oleh Kepontian, Pasir Mas, Port Dickson, Batan Lupa, Pekan, Bangi, Taling Jaya, Lembah Pantai, Jelebu, Kanga, Kuantan, Batu, Kuala Langat, Setiawangsa dan Kinabatangan, ya. 15 orang yang umat semua. Saya telah pun mengumumkan dalam Dewan ini tentang kaedah baru yang kita gunakan untuk mengira PJK yang baru. Saya tak mau tak mau jelaskan, tak perlu saya pergi dengan lebih mendalam, ya. Jadi sebagai maklumat, seperti sedia maklum, dulu mengikut asas lama kadar poverty ialah 0.4%, tapi mengikut kadar baru ini atau kaedah baru ini 2016 ialah 7.6%, dan terkini tahun lepas 5.6%, penurunan sebanyak 2%, berbanding dengan 0.4% tahun lepas jika digunakan kaedah lama. Jadi kita buat keputusan untuk menggunakan kaedah baru ini yang berasaskan kepada makanan berdasarkan optimum minimum dan juga komponen bukan makanan, 148 komponen semuanya sekali, ya. Dan inilah yang kita akan gunakan bermula tahun depan. Kita ada 5 bulan untuk kita mengkaji kaedah-kaedah bagaimana nak laksanakan kaedah baru ini ataupun definisi baru ini bagi merangka dasar yang lebih berkesan bagi menangani isu kemiskinan. Yang Amat Lembah Pantai, Jelebu dan Pasir Mas membangkitkan tentang penjelasan bantuan dan bentuk bantuan khusus yang disediakan oleh Pak Kerajaan untuk golongan miskin dengan pengumuman kadar PJK. Seperti saya sebutkan tadi, kita telah beri penjelasan kepada jabatan dan kementerian berkenaan, dan mereka ada 5-6 bulan untuk melihat semula keadaan di kementerian dan juga negeri masing-masing untuk bolehkan mereka merangka dasar yang lebih berkesan. Tadi rakan saya daripada Menteri Tugas Khas telah menyebut tentang e-kasih. Saya tak mau ulang apa yang telah disebut oleh beliau. Yang Amat Setiawangsa mengusulkan PJK dibuat mengikut wilayah, bukan sahaja antara negeri dan wilayah, tapi juga antara bandar dan luar bandar, agar perbezaan kos sara hidup ini lebih tepat, ya. Nasional ialah RM2208 bagi saiz isi rumah 3.9 orang. Penentuan sama ada isi rumah dikategorikan sebagai miskin atau tidak adalah bergantung kepada jumlah pendapatan bagi keseluruhan ahli isi rumah yang menerima pendapatan dalam sesuatu tempoh rujukan. Sebagai ringkasnya, untuk menjawab soalan Yang Amat Setiawangsa, memang kita ada kadar kemiskinan untuk bandar, luar bandar, wilayah pun kita ada. Umpamanya
Bagi Malaysia, PJK ialah 2,208 pendapatan purata. Bagi negeri Johor umpamanya ialah RM2,505 dan bagi wilayah persekutuan ialah RM2,200 kira-kira. Berhormat Menteri. Inilah angka-angka yang terbit daripada hasil kajian Jabatan Perangkaan. Sila Jelebu. Yang Berhormat Menteri, antara perkara yang harus diberikan perhatian oleh kerajaan ialah selain daripada bantuan khusus kepada golongan-golongan rakyat yang termiskin ni, Yang Berhormat Menteri, ialah ada mempunyai kaitan terus dengan bantuan yang disampaikan melalui bantuan di peringkat negeri. Adakah pihak kementerian merangka ataupun mempunyai kolaborasi dengan semua kerajaan, terutamanya kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan, Yang Berhormat Menteri, untuk memastikan bahawa semua masyarakat dan golongan yang termasuk, terutamanya bagi golongan yang baru ni, Yang Berhormat Menteri, termasuk di dalam di dalam golongan ataupun kumpulan sasar yang boleh dibantu oleh kerajaan negeri berkenaan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Jelebu. Menteri, Lembah Pantai. Datuk yang kedua, semua yang perlu dibantu. Yang miskin perlu dibantu, tak kira di mana lah, tak kira bangsa, tak kira lokasi. Dan COVID ni telah mendedahkan beberapa kelemahan dalam kita menangani isu bantuan. Kadang-kadang ada pertindahan, itu punya database. Kerajaan pusat ada, kerajaan negeri ada, NGO ada, syarikat korporat ada, Majlis Agama Islam banyak membantu. Jadi ini menunjukkan kita perlu satu penjelasan. Penjelasan telah dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat secara umumnya telah dilakukan, tapi kita akui bahawa ia tidak. Yang Berhormat Menteri, sedikit lagi Yang Berhormat Menteri, adakah ini menunjukkan bahawa penerima bantuan kebajikan masyarakat itu akan bertambah daripada apa yang ada sekarang? Saya selesai soalan pertama lagi. Jadi maknanya saya akui bahawa perlu diadakan penyelarasan lebih baik antara kerajaan pusat, kerajaan negeri, bukan sahaja kerajaan pemakang, semua kerajaan negeri. Jadi mengenai bantuan, saya dah sebut tadi, kaedah ini akan digunakan bermula tahun depan. Kalau mengikut angka terkini, jumlah miskin ini, keluarga miskin, lebih 400,000 isi rumah, ya, satu angka yang tinggi, dan sudah pasti kita kena memikirkan perkara ini, dan rasa-rasa sewajarnya akan kita lakukan kerana basmi kemiskinan masih lagi merupakan agenda utama kerajaan. Menteri. Sila Lembah Pantai. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Ketua. Saya berminat dalam isu data dan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Setiausaha tentang dengan izin granularity ataupun secara terperinci mengikut kawasan. Saya rasa Yang Berhormat Menteri sedia pada hari ini dengan data yang boleh kita rangkul. Bila kita lihat sistem e-wallet sebagai contoh, kita dapat lihat trend perbelanjaan. Dengan banyak data lain, kita boleh kumpul dan kita boleh cerakinkan untuk lebih melihat secara terperinci masalah kemiskinan itu sendiri. Soalannya, adakah pada pandangan Yang Berhormat Menteri boleh diusahakan dalam masa terdekat satu penyelarasan dasar untuk memungkinkan, saya tak pasti perkataan dalam bahasa Melayu ni, tapi granularity of the data. Contoh, yang miskin di Lembah Pantai mungkin berbeza dari yang miskin di Puchong walaupun berdekatan. Ya, jadi adakah itu satu kemungkinan selain daripada peringkat mukim? Terima kasih. Terima kasih Lembah Pantai. Sila. Angka-angka yang granular ni memang ada, tetapi untuk tujuan membuat dasar adalah sukar untuk kerajaan melaksanakan dasar sampai ke peringkat mikro, umpamanya sempadan Lembah Pantai, ya, dengan masa maju umpamanya, ya, ini antara isu-isu. Jadi Jabatan Perangkaan memang ada angka itu, tetapi kita tidak cenderung untuk mendedahkan data tersebut. Tapi kalau Yang Berhormat in private izin, ingin kita boleh usahakan, ya. Kerana kalau kita tengok, kalau Selangor atau Melaya ada 11 parlimen umpamanya, ya, jadi memang ada perbezaan, ya, satu sama lain, ya. Labuan umpamanya, mungkin Labuan tinggi sikit oleh kerana kos lebihnya tinggi, ya. Dan setengah tempat tu negeri mungkin tinggi bukan kerana apa, kerana bilangan isi rumah tu tinggi. Puratanya 3.9. Jadi satu keluarga 3.9. Jadi isteri dan suami ada 2.9 anak lebih kurang lah, ya. 1.9 anak, ya, tak sampai. Tapi setengah kawasan mungkin 5 orang satu keluarga. Jadi sudah pasti pendapatan lebih tinggi, bukan kerana tinggi pendapatan, tapi kerana lebih ramai.
dalam yang bekerja mungkin dalam keluarga berkenaan. Apapun kita untuk tujuan buat dasar adalah sukar untuk kita menggunakan yang micro data tadi sampai ke peringkat parlimen. Ini akan menimbulkan banyak masalah JKM umpamanya, ya, nak bagi berapa setiawangsa, nak bagi berapa pelemah pantai, ya, nak bagi berapa jeli. Ini satu masalah pelaksanaan yang harus kita kira. Yang Berhormat 10 minit lagi, Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Hormat daripada saya teruskanlah. Yang Hormat Bangi ada sini. Tak boleh sebut lah. Bangi banyak 3 cadangan untuk kita membaiki lagi data-data berkaitan kemiskinan, termasuklah ya data peringkat daerah dan juga membolehkan data set secara umum, membolehkan pensyarah buat kajian, ya. Ada 2 lagi Datuk yang betul secara ringkas. Yang pertama ialah Felda, ya. Saya tak kerana masa tak mengizinkan. Mungkin nanti sambung Nak break. sambung balik lepas dia ataupun Akan sambung selepas pukul 1 break, akan sambung lagi. Tapi ada 3 minit lagi untuk Yang Berhormat teruskan. Jadi saya sambung sikit lepas ni. Jadi kerajaan bukan saja melihat kepada satu data yang berasaskan kepada Jabatan Perangkaan. Kita lihat juga kepada multidimensional poverty index, ya. Ini satu indeks yang telah dibuat oleh pakar-pakar lebih 10 tahun yang lalu, dan ini melihat pada 4 perkara kesihatan, pendidikan, taraf hidup dan melihat pada pendapatan dengan skop yang lebih luas, ya. Jadi maknanya apabila kita melihat pada kemiskinan ini, data yang kita gunakan bukan semata-mata berdasarkan kepada 2208 yang saya sebutkan tadi. Datuk Yang di-Pertua, saya langkau sikit kerana ramai tak ada. Mohon isu Maksudni. Okey. Mohon isu Felda dijawab dulu sebab masa yang agak terhad ni, sebab isu Felda ni banyak. Mohon Menteri kalau boleh. Sebab lepas tu tinggal 3 minit mungkin tak cukup. Sila. Oleh kerana masa tak ada, saya akan jawab Felda. Yang Hormat berjumpa. Sila. 2 minit. Kalau boleh 10 minit lepas berehat. Sekarang ni ada 2 minit lagi. 2 minit. 2 minit ini tak cukup. Datuk Yang Bertua yang kena bertangan menggesa kerajaan menggunakan kaedah Blue Ocean Strategy dalam mengkaji dan membuat bancahan terhadap penduduk, bancahan kemiskinan, dan inilah sebenarnya yang diamankan oleh kerajaan, khususnya Jabatan Perangkaan, kerjasama antara pelbagai pihak termasuklah dengan swasta. Felda ni ramai yang membangkitkan, termasuklah Pasemas, Jempol, Jelebu, ya. Jadi saya ingin menekankan bahawa perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan, dan kita telah menubuhkan satu pasukan petugas dipengusikan Tan Sri Wahid Umar, dan pasukan ini sudah hampir selesai menyediakan laporannya, dan kita jangka sebulan lagi akan dibentangkan oleh kerajaan melalui kabinet, dan mungkin 2 bulan lagi kita akan ada beberapa perakuan untuk menyelesaikan masalah Felda. 2 masalah utama, yang pertama ialah masalah cash flow, yang kedua ialah kelestarian modal Felda dalam membangunkan kedudukan sosioekonomi peneroka Felda. Jadi yang lain-lain, Datuk Yang di-Pertua, saya kira oleh kerana masa tersuntuk, saya berhenti setakat itu, dan kalau izin saya sambung jam 2.30. Terima kasih Datuk. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, jam telah menunjukkan pukul 1, Dewan berhenti rehat dan disambung semula 2.30 petang. Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Bertua. Saya mohon izin untuk cakap lebih panjang sikitlah, mungkin another 5 minutes. 6 campur 5, 12 minit. Kerana isu ni penting. Yang pertama Felda, yang kedua Petronas, ya. Ali Muhammad Pasemas telah memberi perhatian kepada, menggesa kerajaan supaya beri perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh peneroka, terutamanya hutang peneroka tidak munasabah, tidak jelas. Untuk makluman secara purata, seorang peneroka berhutang kira-kira RM150,000 untuk tanam semula dan juga pinjam sosioekonomi. Berkaitan hal ini, Kertas Putih telah memperuntukkan RM2 bilion bagi menghapuskan faedah pinjaman tanam semula. Selain itu, pihak pengurusan telah buat keputusan untuk mentamatkan senarai penyata hutang menjelang September 2020. Lagi 30,000 penyata hutang yang belum selesai. Ini akan diselesaikan. Yang kedua, berkaitan dengan pewarisan, ya, Felda telah mengambil langkah untuk mematuhi hukum faraid dalam pembahagian harta peneroka, dan saya ingin memberi jaminan bahawa
Felda sedang menyemak dan mengkaji secara keseluruhan untuk buat pindaan ke atas Akta JSA supaya mematuhi hukum syariah. Di samping itu, untuk tindakan telah diambil menyediakan dasar pewarisan tanah Felda dengan menyediakan SOP dan keliling supaya memastikan bahawa syariah dan undang-undang dapat dipatuhi. Seterusnya, akhir sekali mengenai Felda, dibangkitkan tentang rumah yang belum selesai. Pasir Mas Jempol membangkitkan tentang perumahan generasi baharu Felda, PGBF, semuanya 8,314 yang siap setakat ini cuma 2,358, mengenai baki rumah yang belum siap. Beberapa langkah, beberapa kaedah sedang diterokai oleh pihak pengurusan Felda, termasuklah menyediakan lot rumah kepada generasi kedua dan rumah di mana sendiri oleh mereka. Oleh kerana Felda ini isu yang penting, termasuklah kawasan Yang Hormat Datuk Timbalan Speaker juga, banyak orang Felda, maka kita buat keputusan supaya satu fokus grup ahli-ahli parlimen ditubuhkan untuk membicarakan hal-hal Felda dengan lebih terperinci. Mungkin boleh diketuai oleh Jelebu atau Jempol yang banyak membangkitkan hal ini. Saya akan bincang dengan pengurusi Felda berkaitan perkara ini supaya ditubuhkan satu fokus grup supaya hal-hal yang tak dapat kita jawab dalam Dewan ini dapat kita selesaikan. Sikit ya, Datuk Speaker. Cuma saya projek perumahan itu tadi saya harap dia dapat diselesaikan kerana keadaan rumah daripada 70% oleh kerana ianya terbengkalai, maka banyak kecurian berlaku dan ia terletak 40% hari ini. Maknanya makin lambat kita laksanakan untuk baik pulih projek terbengkalai ini, makin banyaklah bajet akan diperuntukkan. Yang keduanya tadi tidak terjawab, projek sentuhan kasih yang mana kawasan saya Palung 16 telah pun siap 90%. Jadi dalam projek sentuhan kasih ini ada projek ekonomi yang dijalankan. Yang ini saya nak tanya, adakah kedudukan projek ini diteruskan dengan keadaan fasarana dah siap? Cuma 10% saja tak siap. Mohon Menteri untuk menjawab. Pak Menteri, Pasir Mas sikit nak sambung soalan tadi, sikit ya. Pasir Mas. Mike. Tak dengar. Mike. Tak dengar. Tuan, Datuk Yang Pertua. Yang pertama, rumah betul kata Jempol tadi, iaitu lagi lama kita tak duduki, sudah pasti kos pembaikannya tinggi dan kita ambil perhatian, pengurusi pun dengar perkara ini. Berkaitan dengan mengenai program kasih tadi, ya, kita telah siapkan dua, iaitu di Chini Timur 2 dan juga Tinggaruh. Yang dua lagi telah dibuat keputusan lembaga untuk tidak diteruskan dan ini perkara ini akan dikaji semula oleh pihak lembaga pengarah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan isu pewarisan tadi Berhormat Menteri, berkenaan apa yang saya timbulkan soal faraid pewarisan tadi, adakah yang Berhormat Menteri ada meletakkan timeline bilakah isu-isu seperti ini dapat diselesaikan? Terima kasih. Ini melibatkan dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan JSA. Yang kedua adalah berkaitan peraturan. Peraturan tidak ada masalah. Ya. Ini yang kena beri perhatian oleh pengurusan Felda. Yang pindaan undang-undang ini mungkin memerlukan masa sedikit. Jadi sukar untuk diberikan timeline. Tetapi peraturan pihak Felda sedang merangka SOP untuk pastikan perkara ini dilaksanakan. Yang pentingnya perkara ini sudah diterima secara prinsip oleh pihak Felda. Terima kasih. Jadi kita akan tubuhkan satu fokus group. Saya akan merunding dengan pengurusi Felda untuk membicarakan hal-hal kerana Felda banyak isu. Dan kita harap dalam masa 2 bulan beberapa perakuan akan dapat dimuktamadkan oleh kerajaan. Berkaitan dengan Petronas, Yang Hormat Igan dan Yang Hormat Kota Semaran setelah pun dijawab oleh Timbalan Menteri pagi tadi dalam Dewan Yang Mulia ini, saya pergi terus pada Kuala Krai, ya. Menggesa kerajaan dalam melaksanakan pemerintahan saksama perlu mengakui hak Kelantan terhadap hasil minyak yang dikeluarkan di pesisir pantai Kelantan, ya. Kerajaan sentiasa peka dan cuba seraya upaya memastikan hasil dari sumber petroleum negara dapat dinikmati secara adil seksama antara negeri-negeri yang berkenaan. Sehubungan ini saya difahamkan bahawa Yang Hormat Menteri Besar Kelantan telah berjumpa dengan pengurusan tertinggi Petronas pada 10 Julai lalu. Pihak Petronas terbuka untuk terus bincang dengan kerajaan Kelantan mengenai perkara ini. Mengenai Sempurna dan Sepanggar, telah membangkitkan tentang 20% royalti kepada kerajaan Sabah. Seperti sedia maklum, janji ini merupakan janji 3 dan 41 manifesto Kerajaan Pakatan Harapan dan bukannya dari Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini.
Seperti yang diterangkan dalam Dewan sebelum ini, sebahagian besar kos pengeluaran minyak dan gas melibatkan kos pembiayaan pengeluaran ataupun kos recovery yang tinggi hingga 70%. Oleh itu tanggapan bahawa kerajaan negeri hanya mendapat 5%, manakala kerajaan persekutuan dapat 90% bayaran tunai adalah tidak benar sama sekali. Datuk Timbalan yang betul, mengikut keadaan semasa daripada nilai setong yang dikeluarkan, setong minyak dikeluarkan, 70% daripada hasil pengeluaran kasar minyak dan gas adalah kos pembiayaan pengeluaran ataupun kos recovery, kos eksplorasi, kos pembangunan pelantar dan kos operasi yang perlu dibiayai. Kos tersebut telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun disebabkan oleh kompleksiti atau kerumitan dan risiko yang semakin tinggi dalam proses mencari gali minyak dan gas di lautan. Datuk Timbalan Ketua, itu saja penjelasan saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membincangkan hal-hal berkaitan dengan jabatan saya. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua.